Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina ila subulis salam wa naddina minal zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin ya rabbal alamin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi mengucap selamat malam kepada semua para kawan bapa dan ibu, dan kepada semua para peminat-peminat saya, dan kepada semua kepada saudara-saudara saya, dan seluruh kepada peminat yang selalu ikuti di dalam kuliah saya. Walaupun sudah begitu, kita berhenti di antaranya lebih ke hampir 2 bulan. Jadi alhamdulillah diminta oleh saudara untuk sebagai membuat orang panggil buat perhubungan, dia panggil, setelah kita begitu di antaranya rengai lama, sehingga di antaranya beberapa ramai ditegur-tegur di dalam live atau tegur di dalam Facebook dengan dikata bahawasanya kesiknya kita babo tak pernah, atau kesiknya babo tak ada buat di antaranya kuliah atau laisut. Oleh tu maaf sangat-sangat dengan begitu keunzuran setelah di antaranya tiba ataupun datang sesuatu yang agak kita tak sangka-sangka, ialah dikatakan penyakit yang dikatakan gerebok, yang dikatakan wabak. Kerana wabak ni orang panggil al-maradul 'am. Orang panggil sakit yang meratai sehingga seluruh. Oleh itu setelah di antara Allah Ta'ala memberi kemudahan dan memberi keselamatan dan memberi begitu di antaranya, kelepasan kita sebagai orang mukmin yang selalu di antaranya ikuti apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu pada malam ini
dikatakan malam yang 3 yang saya buat janji, saya kalau tidak ada keuzuran, saya nak buat di antaranya kuliah ataupun tazkirah lebih kurang 4 malam. Nah, insya-Allah tidak uzur apa-apa, malam esok sekali lagi. Oleh itu pada malam ini dikatakan malam 27 Ramadan. Maka malam 27 Ramadan dikatakan malam 7 liku. Harap-harap di antara malam ini kalau tengok cuaca dan udara tu gak, semungkin-mungkin lah keboleh jadi kita kata malam Lailatul Qadar. Nah, kerana tidak berasa panas sangat, tak berasa sejuk sangat. Tengok di antara di ufuk cuaca langit tu nampak begitunya comel. Dan cuba kita mesti didiki orang yang duduk di dalam bandar, adakah bunyi suara riuh hanya menyalak, sekiranya kalau tidak ialah alamat Lailatul Qadar. Oleh itu walaupun tidak begitu kenyataan jelas, seboleh mungkin kita membanyaklah baca seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan isteri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekira kita nak berdoa untuk bagi ibu bapa, kita tambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni an walidayya wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oleh itu pada malam ini semungkin-mungkin kita membanyaklah di antara ibadat kepada Allah, membaca Quran, muslawat dan meminta di antara 4 perkara yang saya setuh. Satu, kita jangan lupa syahadah kepada Allah dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dan kita istighfar kepada Allah dengan mengatakan astaghfirullah, dan kita selalu di antara minta syurga dengan katanya as'alukal jannah, dan selalu minta berlindung daripada neraka dengan kata wa a'udzu bika minan nar, dan selalu ikuti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ataupun fa'fu anna wa an jami'il fa'fu anna wa an walidina atau wa an walidayya wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oleh itu di antara pada malam ini sedikit saya nak setuh di antara tajuk berkaitan masalahnya zakat. Jadi di antaranya zakat yang begitu di antaranya kebanyakan kita sebagai awam ni, kebanyakan bukan semua dah lah, kebanyakan kita orang awam duduk jadi keliru berkaitan dengan masalahnya zakat. Padahal di antaranya zakat ni salah satu daripada rukun Islam yang 5. Nah, tu dia. Dan di antaranya masalah zakat ni satu perkara yang Allah Ta'ala wajib di atas hamba-Nya setelah di antara cukup di antaranya rukun dan syarat. Oleh itu di antara masalahnya zakat berkaitan hukum wajib, satu sabit dalam Quran. Nah, yang kedua sabit dalam sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama. Kama dia di dalam Quran, cuba tengok tak silap dalam surah Baqarah, cuba tengok tak silapnya, rasa-rasa tu begitulah ayat 43. Tuhan katanya wa aqimus salata wa atawuz zakata. Tuhan perintah suruh hamba-Nya menunaikan fardu semaya dan suruh memberi akan zakat. Itu sebagai nas yang nyata, yang terang, yang totok
tidak ada di antara jalan mafhum apa-apa pun, bahkan dengan di antara mantuk selalu. Itu sabit di dalam Quran. Adapun dalam hadis, di antara Nabi sendiri, di antara ada sebut, Nabi kata buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Itu sudah terang di antara bab masalahnya nas untuk mengisbatkan bahawa zakat ni satu perkara yang wajib dan satu perkara yang diberi perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas hamba-Nya. Oleh itu di atas masalahnya zakat. Nah, zakat dikatakan zakat ada dua jenis. Satu dikatakan zakat maliyah, yang kedua zakat badaniyah. Kemudian zakat maliyah mengikut di atas istinbat dan ijtihad imam kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ada ni perkara je. Nah, adapun mazhab yang lain terlebih banyak di antara ni perkara yang kita hendak di antara ambil tahu berkaitan di antaranya di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Oleh itu Imam kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia istinbat dan ijtihadnya ni perkara. Kaman ni perkara ni tak dapat tidak kita sebagai hamba dan umat Nabi kena ambil tahu. Nah, jadi sekiranya kita tak ambil tahu, di situ menyebab jadi keliru. Bila kita ambil tahu, sehingga dapat boleh bunyi kata yo, tak ada apa. Mana tu? Satu bab masalah zakat binatang. Nah, zakat binatang ialah kambing. Kambing masuk kibah, biring dan sebagainya. Yang kedua pula lembu, kerbau, lepas tu utuh. Tu je. Nah, dan lagi pula bab nakak mah perak. Mah perak berakar dengan ain mah perak. Mah perak ni lah orang duk sipai mah perak. Nah, sampai 20 miskol. Nah, ada 20 miskol itulah. Kita kapung selalu duk gaduh-gaduh tu milik mah sipai taruh duk kecek tu. Tapi pada malam ni tak sebut sekali masalah perkara tu. Bahkan malam ni sekala ada masa kok nak akan setuh kaitan masalah zakat fitrah. Kerana kita tak apa hari lagi kita akan menyambut di antaranya raya Aidil Fitri. InsyaAllah dengan kemungkinan hari Sabtu, kemungkinan di antara raya kalau tidak ada apa-apa pun. Nah, dan satu lagi apa panggil zakat al-mu'asyarat. Maka zakat al-mu'asyarat ni zakat berakar dengan jenis buah-buahan dan zakat berakar jenis biji-biji. Jenis buah-buahan tu mazhab Syafi'i ya buah unak, buah tamar, buah ting, buah zabik tu je. Wadakang buahnya dak. Malaikat wadakang kita buat menego hak tu orang panggil wajib ialah menego bukan dengan berakar dengan zaim perkara tu dak. Tu kena gitu dulu. Harana digelar kata zakat al-mu'asyarat kerana ia keluar di atas usyuh. Tu seperti biji jagung, kacepo, kacang hijau, kacang cabuk, tu wajib berlaku tu kalau cukup nisab. Dan berakar pula dengan urud tijarah. Tu berakar dengan harta buat perniagaan. Bila kita ambil peniaga, ambil jenis benda, tak ikut saka ko, lembu ko, kain ko, ikutlah apa-apa, pasir ko, tapi niat menego, maka wajib zakat. Dan lagi pula wal ma'din. Ma'din ni tak silap sayanya, iaitu dafinul jahiliyah. Orang duk kerja bergali. Dia duk pergi bergali dah bukit tu, bergali lah gua tu. Nah, boleh dah ada satu guri di dalam hatu cukup nisab boleh guri mah perak kena keluar zakat.
Dan satu lagi ar-rikaz. Rikaz bahasa kita katanya perkara yang kita buat tubik dalam bumi. Seperti di antara biji-biji mah, biji-biji perak tu lah. Kita dak ambil biji mah perak tu, siapa-siapa nisab wajib kena keluar zakat. Itu sebagainya. Bila kita cerak kata, harta benda wajib zakat tu je. Nah, tapi ada syarat dia lah. Ada syarat satu persatu. Oleh itulah kita tak dapat tidak, kita kena ambil tahu, kita kena belajar. Nah, setiap-tiap satu segi ke segi kita kena belajar. Hak ni lah kita sebagai orang tak faham, orang tak begitu nyerenti, kita kena tupai orang pandai. Mudah-mudahan orang pandai tu boleh tunjuk jalan kepada kita. Kita dapat boleh di antaranya apa kejelasan apa yang kita duk jadi keliru, duk jadi semabu. Dan satu lagi panggil zakat badaniyah, dia panggil zakat yang bereke di antaranya gapo dia tubuh badan. Tu panggil zakat badaniyah, dia panggil zakat yang bereke dengan tubuh badan kita. Maka zakat badaniyah ni lah dikatakan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah. Oleh tu di antara zakat fitrah ni masuklah bagi satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah juga di antara kepada ummah. Dan kepada hamba-Nya, ummah Muhammadiyah, dan hamba-Nya iaitu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tak saya berkecek panjang lebar. Kalau nak berkecek begitu sangat panjang. Bukan di antara nak setuh, di antaranya sedikit, di antara zakat fitrah dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam kita Maliki dan mazhab Imam kita Hambali, tak akan boleh kita keluar, bahkan kena keluar jenis ain, jenis makan ni. Jenis ain, dia panggil jenis ain kut atau jenis makan ni yang mengikut negeri. Seperti kita tahu negeri kita ni kebiasaan makan beras. Beras jemuh. Kalau kau atas kau Chiang Mai, kau Isa kau nu makan beras pulut. Kita keluar hak tu ialah. Makna kata dalam mazhab Imam kita Syafi'i dan mazhab Imam Hambali dan mazhab Imam Hanafi tak boleh nilai akan makan ni. Nah, tak boleh nilai dengan makna rano. Misalnya segata kita bubuh katanya 100 kok. Nak ambil duit 100 kok nilai atas beras tu buat keluarnya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Adapun dalam mazhab Imam Hanafi ia harus qimah. Walaupun di antara dia tu menyalahi dengan nas yang soreh, tetapi Imam kita Hanafi ia berhujjah kerana tujuan ia kata di antara zakat fitrah ni untuk nak orang panggil mengenyahkan, nak mensempurnakan fakir miskin dan asnaf yang lain. Maka duit tak ada masalah. Boh ke kata lebih lagi qimah. Ya dak situ. Adapun dalam mazhab kita Imam Syafi'i nak boleh qimahnya masalah zakat peniaga. Zakat peniaga nak keluar ain tak boleh. Kalau kita menego jual kain baju. Lepas kita nak ambil lah kain baju niat keluar zakat, mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Hanafi ya boleh. Tu dia. Bila kita faham, tu dia. Dengan sebab itulah sekiranya tu isteri kita duduk Mekah no. Isteri kita duduk Mekah no. Maka ke Mekah balik karianya makan mengenyih, makan gandum. Maka kaul yang mu'tamad kita kena keluar makanan yang golek bagi muadda anhu, bagi orang kita keluar daripada dia, iaitu dah bini kita kalau duduk di bakok kita kena keluar ke ahli bakok tu. Kalau bini kita duduk Mesir kita keluar ke tempat Mesir tu. Lepas tu nak keluar macam mananya dengan jalan wakil ataupun izin. Emang kita telefon
izin ke dia suka diri dia, ataupun izin ke saing suka. Tu dia. Boleh, tak ada masalah. Tu faham situ dulu. Kita faham tak ada apa dah lah. Oleh itulah nyemari di antaranya buat-buat dah lah. Dia kata orang duk suka dengan duit tu. Di Malaysia buat dengan duit, di situ buat dengan duit. Itu nak serti kata bahasa yang melaku jalannya mazhab Imam kita Hanafi. Dalam mazhab Imam Hanafi harus qimah zakat fitrah. Adapun dalam mazhab Imam kita Syafi'i dan Imam Hanbali dan Imam Maliki tak boleh qimah. Mazhab Imam Hanafi harus qimah. Bukan dia qimah, harus. Bukan kata dia buat dengan qimah dak, ia hukum katanya harus. Jadi di sisinya, di si Imam Hanafi, sekiranya kalau dia menilaikan jenis makanan mengenai harga berapa, ambil harga nilai itulah niat zakat keluar sah di sisi dia harus. Ada pemazhab kita Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanbali, maka tak boleh nilai, bahkan kena keluar ain makan yang mengenai bagi orang yang keluar dan orang kita keluar baginya, atau keluar daripadanya. Itu sebagai kenyataan. Adapun nak berakhir dengan khilaf tu, syukurlah. Jadi kita ni kena menjalin di atas yang jumhur dan kaum mu'tamad. Oleh tu di antaranya, ia puyalah jadi zakat di antaranya fitrah ni. Sehingga-hingga di antaranya ada kata mereka berdalil, ia kata inna sawma Ramadan la yatimmu qabuluhu illa ba'da ikhraj zakatil fitri. Ia berdalil tu. Dalil hak ni. Tu dia. Ia berdalil di atas katanya inna sawm, kerana setengah tu yang ambil tafsir panggil dia ambil gaparah. Dia ambil di antara mafhum pada hadis Nabi. Jadi di antara ada hadis Nabi, tapi hadis datang pada maknanya. Kata inna sawma mu'allakum bainas sama'i wal ard. La yurfa'u illa bi ikhrati zakatil fitri. Tu dia nah. Kata sesungguhnya puasa yang kita nak puasa sebulan kelak digantung antara langit dan bumi. Dengan makna apa gantung? Tidak boleh diangkat akan pahala puasa dan kebaikan kita buat dalam puasa tu tak boleh akad malaikat dengan kita keluarkan zakat fitrah. Tu dia. Kaman hak ning lah di antaranya hadis ni hadis gapun mana tak sepenuh. Bukan tak akad dengan mana tak sepenuh. Sabit ulama ya takwilnya, ia kata dikehendaki di situ maknanya la yatimmu qabuluhu illa ba'da ikhrazi zakatil fitri. Oleh tu dengan maknanya zakat fitrah ni berakhir dengan puasa. Kalau kita duk puasa semenjak sebulan telak, dalam hati kita keluar zakat. Barulah disempurnakan. Katakanlah kita keluar tapi tak kena dengan jalan syarak. Orang sangat takut. Keluar tetapi tak kena dengan jalan syarak. Hak ni lah sangat dibimbing, sangat ditakut sama sekali hak ni. Oleh tu masalah zakat fitrah ni syarat wajib di atas orang Islam. Kalau tak Islam tak wajib. Islam yang mendapat satu juzuk bulan Ramadan dan juzuk Syawal. Dengan makna mana? Dengan maknanya sekiranya kalau orang tu pergi mati sebelum daripada masuk Syawal, maka tak wajib keluar zakat daripada dia. Jadi sekiranya kali dia mati di antara sudah di antaranya nampak anak bulan raya, duk pukul 8-9 dia mati. Ketika tu wajib keluar zakat. Nak keluar ambil mana, ambil pada peninggalan dia. Begitu juga di antara orang bila dapat anak. Dia pergi beranak lek malam raya, tak wajib keluar anak kecil.
Dan satu lagi orang gi bining malam raya. Lepas tu malam tu bini dia selalu serah tubuh, maka tak wajib lagi. Kalau dia gi terima akad nikah sebelum raya, dalam hatu bini serah tubuh, ketika tu wajib keluar zakat daripada bini. Harapan kita kena keluar zakat bini kita. Ambil kita kena pihak dia, tapi tak ada apa dah lah. Kamu ada wajib orang mendapat 2 juzuk. Nanti pada Syawal. Lagi pula orang yang ada kelebihan daripada belanja diri dia dan belanja anak bini, orang yang wajib di atas dia. Mana? Pada malam raya tu. Dan harinya hari raya tu. Mana kata nak wajib kita yang ada modal malam raya tu dan hari raya tu. Modal malam raya lepas daripada kita dan orang hak kita wajib belanja. Jadi kalaulah kita ada binatang milik nak pakai modal beli upah ataupun ada di antaranya hamba. Lepas tu beli kakah kain baju. Cukup siap lebih daripada tu malam tu, maka barulah wajib keluar. Pahalnya kalau tak ada modal malam tu tak wajib keluar zakat. Lain pula tak lekat hutang gapo, tak sakut zemah gapo. Dengan makna bila kita tidak ada modal malam tu, selepas kita kira tengok beli kain baju yang golek lah, yang di antara golek bagi orang tak sama. Orang ni pekat ni, dia pakai baju pekat ni. Orang pekat ni pakai baju pekat ni. Bila tak ada malam tu, di antara ada berapa saja duit. Bukan tak ada. Kalau ada duduk dalam bank tu, suku ni tak ada. Lepas tu ada lemusai ke ruh. Ada 100 bertiga ke kena jual ke? Tak. Ketika tu syarat tak wajib dah lah. Bukan di antara bini dia, anak dia, ada di antaranya lagi. Kamar dia boleh cukup sekadar dia nganak ngabining anak tak ada cukup sekadar tu ya, maka wajib keluar sekadar tu je lah. Kini kita ni siapa kali pergi berteh orang, masya-Allah, syarat tak suruh begitu. Setelah tu bila di antara sudah cukup di antaranya syarat, maka kita nak berkecek bab masalah keluar zakat. Zakat fitrah ni nak keluar macam mana? Kama dia berkaitan di antaranya zakat. Tak kala zakat fitrah ko, zakat gapo apa ni, zakat harta benda ko, ia ada waktu dia. Orang pengen ada waktu jawaz. Ia ada waktu dia pula. Ada waktu harus, ada waktu sunat, ada waktu di antaranya gapo dia, ada waktu di antaranya wajib, ia ada. Baik, kalau kita faham masalah ni, dia tak ada serabut. Jadi masalahnya kita tak faham. Bila kita tak faham tu, tak kata siapa lah. Bila tak faham, mari serabut. Serabut tak apa lagi, takut pula. Bila lagi kita orang awal dengan Allah, takut sungguh. Bima takut tak kena. Tu sangatnya. Bima takut tak kena. Duk takut oleh tu lah. Bila kita orang tak tahu, kita orang tak pandai, kena gitu pek orang hak pandai tunjuk jalan wik kita. Hak ni lah di antara ayat atarana tu. Mujulah kita Allah Ta'ala melahirkan dalam kampung kita, melahirkan dalam negeri kita. Siapa dia? Orang yang pandai tunjuk jalan wik kita ni, dia panggil satu rahmat, satu tuah besar. Betul-lah kerjaan kita orang jadi tok guru ni. Bukan dia lah, susah untuk nak beri kejelasan, untuk nak beri di antaranya kenyataan, khususnya kepada kita di antaranya orang awam ni. Iyalah, bukan dia mudah. Bukan katanya ya pun iyalah, payah. Itu dia. Oleh itulah kita berekar di antara kepada zakat fitrah. Zakat fitrah bila di antaranya masuk bulan Ramadan, maka boleh
harus kita keluar. Boleh kita keluar selalu dah. Nak keluar selalu tak ada gapo. Sabit tu setengah-setengah tok pagi duduk di pondok ke. Dia duduk pondok, dia pun nak kelik di rumah seminggu 2 minggu, dia pun keluar dengan tok guru dia. Dia pun keluar dengan tok guru dia. Dia keluar dulu, tapi bila kita keluar dulu sebelum daripada sampai masa wajib, kita keluar dulu. Sebelum daripada sampai masa wajib, tu dia. Kita tengok kalulah di antaranya orang hak kita beri ke dia mustahak tu, masa kita beri ke dia tu, kita katanya dia faqir, ataupun dia tu masuk di dalam orang miskin, ataupun dia masuk di dalam orang yang gharimin, orang lekat utang. Pendeknya masuk di dalam bahagian asnaf yang ke-8. Dia tu di dalam hatu siapa masa malam wajib. Bila malam wajib iaitulah di antaranya malam raya. Hak tu malam wajib. Malam wajib, malam raya. Dalam hatu siapa masa malam wajib tu, orang hak terima zakat tu pergi jadi kaya. Makna tak dia panggil keluar daripada mustahak. Maka kena keluar semula. Hak tu je. Tak ada gapo boleh kita nak keluar dulu, tak ada gapo boleh, tak ada masalah. Bukan katanya tu dia tak sah, tak. Adapun waktu yang wajib iaitulah waktu sudah dia panggil nampak anak bulan. Waktu wajib sudah nampak anak bulan. Dan waktu hak sunatnya keluar sebelum daripada semaya raya. Dan waktu di antaranya yang makruh keluar selepas daripada semaya raya. Dan di antaranya selepas jatuh matahari raya, harir lah. Kalau kita keluar jadi qadar lah. Itu di antaranya ada masa dia. Dengan sebab itulah ulama ia duk bahagi, ada masa harus, ada masa makruh, ada masa wajib, ada masa sunat, ada masa haram. Masa abik duk takhir hingga sampai ke jatuh matahari raya, haram lah. Malaikat kerana hajat. Pasal apa kita duk tunggu-tunggu nak beri hak kita cita, tak mari lagi. Bokeh je mari di antara esok, maka tak mengapa. Tu dia oleh tu setelah kita faham kata begitunya, maka di antaranya untuk kita nak beri kenyataan cara nak keluar zakat. Khususnya zakat fitrah yang kita selalu sebut tadi tempat kita ni ialah keluar dengan makanan mengenyai, katakan beras. Maka beras selalu kita tahunya segatai. Oleh tu di antara segatai katakanlah kalau kita sebagai jadi suami kita ada bini, anak kecil-kecil yang kita wajib nafkah tu, ataupun anak kita uzur tak boleh kerja, wajib kita kena nafkah juga, kita keluar zakat juga. Di dalam hati katakanlah kita campur dengan bini dengan anak ni orang. Kita pun selalulah ambil beras suka jadi segatai. Maka segatai je pak cupok. Maka pak cupok kita tu dengan hak tanah Arab ya tak sama. Tu dia. Pendeknya jadi segatai. Tu rupa macam mana segatai kira sendirilah. Kemudian masalah kita nak niat. Niat bila? Kita niat tengah-tengah duk suka. Ataupun niat sudah suka siap. Ataupun niat kita nak serah ataupun kita nak sedekah zakat. Boleh. Oleh tu dia nak niat macam mana ditanya-tanya. Maka cara niat tak dapat tidak mesti di antaranya kena niat. Dan mazhab Imam Syafi'i wajib kena niat kerana berdasarkan hadis sahih innamal a'malu binniyat. Kerana masalah zakat salah satu daripada ibadat. Oleh itu cara niat, dia nak niat dia kena ahli dia.
lagi pula di antara benda hak dia miliki. Dia niat kalau hak diri dia pergi berah. Tu. Ikutlah pergi berah setengah orang tu, dia gitir berah. Tu pergi dijabir, tak apa. Setengah dia pergi gitir berah. Perik mata. Benda tak ada apa lagi. Niat kata satu gate. Satu gate atau ini apa ni, satu gate berah ini berterah yang wajib bagi diri aku. Niat kita. Satu gate berah ini berterah atau zakat fitrah yang wajib bagi diri aku. Atau sebut yang wajib tak apa, kerana zakat fitrah tak ada sunat, wajib berlaku. Ataupun katanya ini berah satu gate ni berterah bagi aku, tak apa. Cukup di situ. Hak bini pula, kita pun niat dah. Ini beras gate ni berterah bagi bini aku yang wajib di atas aku. Kalau anak ini gate beras berterah yang berterah bagi anakku buh nama gi ke nama si Abdullah yang wajib atas aku terus menerus gilah. Nah, kamane sesudah di antara kita sudah niat, dia boleh dua cara. Emu kita pergi sedekah sendiri, emu kita minta tolong orang, emu kita wakil kepada orang suruh bui kepada asnah. Tu emu kita bui sendiri, emu kita wakil kepada orang, emu kita serah kepada orang. Tak ada masalah. Oleh itu masalah kita nak sebut satu lagi, bila kita sudah niat kita nak serah duit zakat. Tak ikalah duit zakat penego ataupun zakat fitrah, ia ada doa dia. Bila kita nak serah atau nak sedekah ke, aku sedekah zakat, wi kepada asnah dia. Mana wi kepada bagai-bagai orang boleh makan zakat. Bukan semua boleh makan. Sudah tu kita baca doa Allahumma ja'alha maghraman. Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghraman. Baca doa tu. Bacanya Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghraman. Itu doa orang sedekah atau keluar zakat. Doa orang sedekah orang keluar zakat, kita baca doa tu. Tu tak aja dia pandai-pandai ya. Ambil tulis jadi molek, baca hak ni. Ya mudah-mudahan bila kita keluar zakat, maka berpagi-pagilah dua malaikat pakat duk minta doa ke Tuhan. Tu dia duk minta doa ke Tuhan. Orang keluar zakat tu malaikat kata rano, malaikat kata mintalah Tuhanku di antara menggatilah kepada beliau daripada dia belanja. Bagi orang tak keluar zakat tu gak, maka ketika tu malaikat yang kata minta Tuhan amsik, Tuhan berpegilah dia, kat dia talafan, dia dibinasa. Kalau orang di antaranya keluar zakat, maka dia di antaranya dia berdoa dapat gati. Dia dapat. Kalau dia buat kena cara tu tak ada apa dok serabut buat tak kena cara. Tapi dia buat kena cara gak mudah je. Pendek kata apa saja kalau kita buat jadi kena cara tu gak. Iyalah. Dok serabutnya kita buat tak kena cara. Bila tak kena cara ni lah jadi masalahnya. Bila kita buat kena cara tu gak, tak ada masalah. Bokas ni pula di antaranya. Tu dia. Tu sabit itulah kita baca lah doa tu Kita baca doa sebut tadi, iaitulah Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Kaman baik keluar zakat, Nabi sebut pada hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma min yaumin yusbihul ibadu fih. Tak ada satu hari berpagi hamba pada satu hari malaikat ada dua malaikat yang zilani turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma.
Maka berkata salah satu dua malaikat, dia kata Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Mintalah Tuhan berilah akan orang belanja tu akan khalafan, akan ganti. Wa yakul akhar, kata malaikat yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Minta Tuhan berilah kepada orang yang tak keluar zakat atau orang yang tak sedekah tu, talafan, jadi binasalah harta dia. Tu nak ayat katanya besar. Betulah kita ni jangan di antaranya bila jadi kata orang kupik, jangan sama sekali. Tak dapat tidak di antaranya kita ni. Apa dia? Kita tak dapat tidak di antaranya kita ni usaha jadi orang yang boroh. Jangan jadi orang yang kupik, jangan sama sekali. Pisah jadi orang yang boroh. Pisah jadi orang yang boroh. Bila kita jadi orang boroh, mudah-mudahan masuk dalam doa tersebut tadi. Ni penting sekali. Oleh tu sebagai nak setuh lagi, ada pun orang terima zakat tu tak kena ayat doa dah, tok guru saja dah itu kan. Tok guru saja dah tu, kalau kira ayat 10 ayat boleh berenang dah lah. Ni kita doa ayat masalah doa orang keluar zakat tu. Ya, oleh tu bila kita faham kata begitu cara niat, begitu cara keluarnya, yang kita hak duk buat sekarang lah ni jarang dah nak keluar berah. Tak nak bibit dah berah lagi, hanya biasanya gi sama orang ahli yang naik asnah tu gak. Bila kita katanya hak duk jadi begitu sangat gi sejik. Gi sejik tu sekarang ni dikatakan amil ke? Gi sejik dikatakan amil. Dia panggil amil tu, sejik tu. Kemudian amil ni gapo? Amil tu gapo? Sekarang lah ni dulu tak ada. Kemudian di antaranya ketua, kecap betul-betulnya di antaranya dia panggil ketua majlis. Ia dak tilik tengok, ia bimbang-bimbang takut di antara kita orang awam tak pandai nak cari asnaf tu gak. Ia pun selalu latih orang berhijau. Kemudian siapa dia latih tu? Mengikut dalam kitab nak panggil amin ni mana man nasabahul imamu. Orang yang latih oleh imam, oleh raja. Tempat kita ni raja tak ada. Raja Islam dah. Oleh tu hak yang kita dok wilatih tauliyahnya iaitulah dikatakan tok qadi syar'i daruri. Dia pun latih kepada imam-imam masjid, ia pun tauliyah lah. Ia kata aku mutauliyah kepada engkau padamu pungut segala zakat-zakat bagi Malik serta kamu membahagi segala asnafnya. Dia kata gitu. Oleh tu kepada amir hak yang terima tauliyah lagu tu padahal mengikut hukum asalnya boleh dia panggil boleh mutauliyah arah suruh ambil kutip zakat, zakat maliyah, harta benda. Dok sebut dalam kitabnya. Tapi umumnya tanggung oleh orang kita umumnya dia kata zakat fitrah pun boleh juga. Tak ada apa lah tu. Yang nak setuh sikitnya kepada ammi tu. Bila dia antia latih dia kata dah aku mutauliyah mulatih akan dikau padamu pungut. Pungut mana menghimpun, mengkumpulkan zakat-zakat fitrah orang. Serta membahagi segala asnaf. Maka ya latih sudah tu, pihak-pihak tu email ni latih lah. Orang ni najis apa ni, hipung berah. Orang ni tolong tolak bagi kepada asnaf. Sabit tak amin ni payah sangat. Malam tu tak boleh tidur lah. Yang sebelum nak sapa malam raya tu amin kena risik biasa dalam kampung orang lekat hotel berapa orang. Orang hak kat fakir berapa orang. Orang hak miskin berapa orang. Orang mu'allah berapa orang. Dia pun selalu sudah pungut-pungut tempat jadi masalah kita ni. Bila pergi di masjid kan, kita selalu pergi beli berah, jual berah, beli berah, jual berah. Segatai hak amin bawa mari tu,
Jadi lagu tu lah. Tapi nak kecek panjang lebar tak boleh malam ni. InsyaAllah kalau kemungkinan ni saya hubung pula malam esok. Nah, hak ni nak panjang kecek panjang lebar masalah ni. Yang duk duka cita sangatnya bimbang orang awal ni. Orang tak tahu berapa. Kita orang yang tahu ni kena wilah kejelasan. Kata kerja amil tu gapo, macam mana, pesing mana. Kata dalam kitab ada sebut, dalam Quran ada sebut kata wal amilina boleh ambil zakat. Yo, al amil boleh ambil zakat selama mana dia atas raja ataupun tok qadi syar'i tidak tahu ke dia nak cabut ke mesin. Kalau tok qadi kata hak habuai amil kawan nak cabut tika dia tak boleh terima untuk khusus bagi dia. Jadi sekiranya dikatakan siapa dia tok qadi raruri tu tidak begitu, dia boleh ambil sekadar milik dia sekadar ujratul misli. Artinya duduk silo ataupun duduk hipung tu banyak mana. Misalnya kita bubuh kata duduk secara lagu tu 500 ya weh, maka dia boleh terima sedekah asnahwi ke dia 500 tu ya lah. Lepas tu tak boleh dah lah. Sekiranya kemudian kita pergi kepada masjid, kepada amil, kita wisuruh jalan mana. Setengah tu ikut sedekah. Setengah tu di antara we tak tahu apa cara mana. Hak ni susah ni. Kalau kita wis sedekah, bila wis sedekah, kita kena faham pula di antaranya amil tu. Dia boleh milik penuh kota lagi. Kalau penuh kota dah, amil tak boleh ambil sedekah lah. Hanya kena tahu kepada orang yang beri kata tak boleh dah ambo cukup kota dah. Tika tu serah ke ambo nak telah bahagi kepada fakir miskin, kepada asnah. Kita kena serah. Sudah niat ambo serah zakat ambo kepada amil. Ambo serah zakat ambo pada amil. Kan bila orang serah zakat kepada amil, tika tu amil tak ada hak, tak ada milik. Bila hak orang wing rupa serah, maka amil nak ambil beras tu pergi jual tak boleh. Cuba tengok di kitab Radah. Tak boleh. Amil tak ada hak mazhab jumhur ulama, hak mu'tamad, tak ada hak nak jual zakat. Tak boleh sama sekali. Bukan Imam Barawi duk menyalih kata tu atas kenapa ke imam katanya nak jual. Hak tu imam dia kena tilik. Tengok pas kita nak pandai ke dak. Oleh tu tepat jadi masalah. Bila kita buat beras gatagi di dalam hatu, orang ni dia beli beras, lepas tu dia pergi serah. Dia tak ada sedekah, dia pergi serah pada amil suruh bahagi. Tiba-tiba amil tu ambil beras tu pergi jual pula. Padahal buah tu bukan milik dia. Maka syarat kita nak jual, kena hak kita milik kita. Maka hak tu lah dikata kejual beli tu tak sah. Adapun kalau rawi sedekah ke amil, amil terimalah tu hak dia. Hak dia. Kamal dia boleh sedekah, dia boleh ambil terima sedekah sekadar ujratul misli. Pengupah umpamu. Jadi duduk semacam tu banyak mana. Dia boleh terima sekadar tu je. Kalau kata 500, bila cukup kata 500, dia tak boleh terima sedekah lah. Bahkan dia kena terima pungut serta bahagi ke asnaf. Wipah jadi molek. Wipah sebelum ke molek. Kemudian setengah raya hellah untuk nak jadi selamat, tak sia dia keliru. Masalahnya kita pergi cari fakir miskin. Dalam hatu video lah terima, lepas tu pakaklah. Lepas pada tu dia bahagi kita ratik. Dah jadi hak kita dah, kita nak bahagi sama kita tak ada gapo lah. Tu dia. Oleh tu perkara ni dia kena belajar banyak perkara. Satu, orang nak serah wi pun dia kena reti juga. Orang nak jadi amil pun kena pandai juga. Kalau itu berekal lah wi, tempat berekal takut sekali. Hak di antara dibaca di dalam hadis tadi, kata bahawa di antaranya zakat fitrah ni. Ia berekal bersakut paut di antara dengan puasa Ramadan. Wah ni hak takut, hak tu hak sangat-sangat takutnya. Lebih mai takut tu. Hak katanya innas sawma mu'allakum bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi ikhraj
bi ikhraj zakatil fitri. Hak tu takut sekali. Nah, oleh tu insya-Allah kita hubung malam esok pula. Sedap berkecek ni. Ya panjang lebar ke. InsyaAllah harap-harap kepada semua hak mana diikuti, cuba perhati baik-baik. Renung baik-baik, perhati baik-baik. InsyaAllah malam esok, sehari lagi, saya akan nak beri penjelasan. Jadi sebenarnya saya nak beri penjelasan, bukan saya pandai dah. Bukan kata, setengah orang lain ni, dia kata, babo tu jawab baik tu, babo tu baik tu, jawab tu baik tu, dia begini. Ya, masalah kita sebagai kedok panggil babo tok guru ni bukan dia diantamik sendiri dak. Dia ambil di dalam catatan hikayat hak ulama sudah tulis mari. Hanya bila dia giroyak atas faham dia hak ulama catat mari. Orang ni dia faham, dia heret lagu ni, dia faham, heret lagu ni. Hak tu mengikut bukan kata istinbat sendiri dia, ijtihad sendiri tak boleh. Nak jadi betul ni ada mufti pun tak boleh kita siapa bukan siapa pekah. Hanya tolong hurai, tolong perjelas yang mana hak ulama sudah catat mari dah. Adapun saya dak royak ni mengikut sekadar tu jelah. Oleh tu sekira kita nak panjang lebar lagi, kita akan ikuti malam esok sehari lagi. Insya-Allah saya nak akan kecek wi di antawi siapakah ada apa ni? Siapakah di antaranya dapat kebolehan hak saya tahu tu. Kalau ada kesilapan gapo tu, minta maaf hatilah, saya nak mengikut seperti mana hak saya duk belajar duk sedikit dalam kitab. Insya-Allah kepada ahli kampung kita semua kaum ibu bapa dengan perhati baik-baik, bimbing sangat-sangat mereka zakat fitrah bukan setakat dia. Satu, berekir dengan diri tubuh badan kita lepas ke tak lepas. Kerana zakat fitrah dikatakan zakat badaniyah. Kecep betul-betul asli tubuh badan kita setahun kena bayar sekali. Dan esok saya nak royak katanya kita ambil anak ke pero, anak ke panggil anak apa dah? Anak dinah, anak zina, dia nak suka zakat. Kama dia bila di antara anak yatim ke tua tak ada dia nak niat wi, saya akan sebut esok pula. Oleh itu pada malam ini agak tercukup sekadar tu. Jadi sekiranya kalau ada salah silap maaflah. Khususnya kepada semua orang pandai tu. Tolong-tolong betul atik sekiranya kalau saya gestuh tu ada di antaranya gi bersigung atau gi seleheng tu atas jalan faham silap faham saya. Atas jalan silap faham saya. Dalam kitab soyak jelas berlaku dah. Dalam kitab sudah jelas berlaku dah. Di dalam kitab Bushrul Karim, Syarah Yakutun Nafih, dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab di antaranya Bujerimi, dalam kitab di antaranya Bajuri, sudah hoyak belakang dah. Hanya saya sedikit dapat faham sekodarnya begitu. Insya-Allah kita akan ikuti pula esok. Hanya sebenarnya nak pesan sedikit lagi, para guru duk hurai duk wayak, saya duk sedikit teramah dah. Kita dengar baik-baik. Adapun saya ni sebagai ikuti bagi wijelah atas dasar tu duk berjalan mari tu ya. Jadi sekiranya kalau ada salah saya bukan daripada gapo dak, hak tu di atas sikap faham saya. Oleh tu harap-haraplah kepada kita semua jadi ikuti tu, perhati baik-baik dan berdoa sangat kepada saya Islam al-afiyah dia berkat dalam hidup. Khususnya malam ni banyaklah berdoa, harap-harap malam ni ialah malam Lailatul Qadar. Insya-Allah. Malam esok satu malam lagi kita akan ikuti. Seperti mana pada masa ni lah. Cukup setakat turun insya-Allah tahun 90. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.